Bismillah, bismillah. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh dengar ke? Siapa? Bismillah, bismillah. Bismillah, boleh dengar suara saya? Dengar, tak dengar? Dengar Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Takut kamu cakap sorang-sorang. Kesian saya. Okey. Ini bercampur kebaikan dan keburukan ni. Ada bacaan Al-Quran dan muzik. Okey, baik. So kita boleh mula insya-Allah. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama-sama sekali lagi dalam perkongsian kebaikan kita. Kita berkongsi dan kita bertemu tidak lain dan tak bukan adalah kerana mencari ilmu. Dan ilmu yang kita cari pula adalah ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini adalah antara benda yang paling mulia yang kita buat. So menuntut ilmu tu sendiri dah adalah perbuatan yang mulia. Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala angkat darjat orang-orang yang beriman pada Allah Taala dan orang-orang yang diberi ilmu. Dapat ilmu tu pun dah dapat darajat. Apatah lagi ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah ia adalah antara asyraful ulum, antara ilmu-ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala kemudahan kepada kita, yang membuka ruang dan peluang kepada kita untuk kita terus bersama-sama dapat bertemu dalam perkongsian mingguan kita ini insya-Allah. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang lepas kita dah tengok beberapa ayat, beberapa sebab turun ayat daripada surah Al-Baqarah. Okey, dan insya-Allah benda yang kita kongsikan, slide yang kita kongsikan ni adalah ringkasan, dan saya sedang berusaha untuk menyiapkan satu nota yang menyeluruh, yang boleh memahamkan kita tentang dekat sini kita nampak ayat je. Lepas ayat pula ada cerita tentang sebab turun, tapi nak relate ayat dengan sebab turun tu, maka dekat nota nanti insya-Allah saya akan sediakan. Cuma nota masih dalam proses lagi. Sebab kita tak nak keluar nota yang sekadar tangkap muat, tak nak nota yang sekadar boleh bagi je, tapi kita nak nota yang ada kualiti, yang mana orang baca dia boleh faham. Bukannya yang nota yang ustaz buat, ustaz seorang faham. Yang mengajar tu buat, yang mengajar seorang je faham. So itu satu kerugian yang besar. Jadi insya-Allah kita doa sama-sama, kita berdoa agar Allah Taala dapat mudahkan usaha untuk disiapkan nota-nota ini dan juga nota-nota sahabat-sahabat yang lain dalam tajuk-tajuk yang lain yang dapat dikongsikan bersama oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, dan alhamdulillah satu peluang yang diberi oleh Akademi Tadabbur untuk kita sama-sama, untuk saya sendiri secara peribadi amat berterima kasih kepada Akademi Tadabbur atas peluang yang diberikan ini. Lalu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak cakap mukadimah yang panjang, kita sambung bacaan kita. Pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-187. Macam biasa, okey, kalau boleh ada Al-Quran dan kemudian ada nota di situ. Ada nota, ataupun kalau kita ada Al-Quran yang ada bahagian tepi dia. Biasa Al-Quran ni lagi besar lah bahagian tepi dia, luar daripada frame ayat tu. Okay, ada tempat untuk tulis, kita boleh tulis dekat situ. Ni sebab turunnya adalah sekian-sekian dan sekian.
Baik, ayat kita yang pertama pada hari ini adalah ayat ke-187 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Baik, ayat ke-187. Apa yang terkandung di dalam ayat ini? Uhilla lakum, telah dihalalkan kepada kalian semua. Lailatas siyam. As-siyam maksudnya adalah berpuasa. Kita pun tahu. Sebab ayat ni, permulaan cerita ni adalah pada ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Telah difardukan kepada kalian semua orang-orang yang beriman berpuasa. Okay, berpuasa. Okay, lalu puasa dekat sini yang dimaksudkan adalah puasa bulan Ramadan. Walau bagaimanapun hukum dalam puasa Ramadan ni terpakai pada semua puasa-puasa yang lain. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut uhilla lakum lailata. Lailata pada malam hari kita berpuasa. Maksudnya siangnya kita berpuasa, malamnya ada benda yang dihalalkan kepada kita. Apa dia? Ar-rafathu ila nisaikum. Okey, apa dia ar-rafath? Okey, dalam bahasa Arab, okey, dalam Al-Quran kita banyak jumpa perkataan rafath. Okey, seperti mana kita akan jumpa nanti apabila kita masuk pada muka surat ke-32, ayat berkenaan haji. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. فَلَا رَفَث. Apa dia rafath? Man hajja, Nabi SAW sebut, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Siapa yang pergi berhaji kemudian dia tidak buat rafath. Okey, apa dia rafath? Okey, dan dia tak buat rafath dan dia tak buat fusuk, dia tak buat fasik, maka dia akan balik bagaimana keadaan ibu dia melahirkan dia, iaitu orang yang tidak ada dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil dia Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Ustaz sebut dosa-dosa kecil Allah Taala ampunkan. Dosa besar macam mana? Dosa besar kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ada beza saghair dengan kabair. Saghair boleh dihapuskan dengan amalan-amalan salih, boleh dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi dosa-dosa besar maka memerlukan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam ayat ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menyebutkan dihalalkan, uhilla. Okey, maksudnya kalau kita jumpa perkataan uhilla ni dalam Al-Quran, maka kita tahu maknanya adalah halal, dihalalkan kepada kalian pada malam hari berpuasa ar-rafath. Perkataan rafath adalah perkataan yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan. Itu rafath. Apa sahaja yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan, maka itu adalah rafath. Okey, rafath ni maksudnya apa benda yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan melibatkan hukum bernikah contohnya, khitbah contohnya, bertunang, nikah kahwin, dan kemudian bersama suami dan isteri. Apa lagi? Muqaddimah kepada nak bersama tu ada muqaddimah dia. Okey, semua yang berkaitan dengan hubungan lelaki dan perempuan disebut sebagai rafath. Okey, so maksudnya rafath ni kalau melibatkan hubungan lelaki perempuan, maka hubungan lelaki dan perempuan ada dua.
Satu hubungan yang dibenarkan, satu hubungan yang tak dibenarkan. Hubungan yang dibenarkan Allah Taala benarkan untuk khitbah, untuk kita pergi bertunang. Khitbah apa fungsi dia adalah man istata'a minkum ay yanzura fil mar'ati ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Nabi SAW bagi tahu siapa di kalangan kalian yang mampu untuk tengok pada diri seorang perempuan dan perempuan tengok pada lelaki benda yang boleh mendorongnya untuk berkahwin. Okay. Macam mana kita nak tengok? Kalau kita duk pergi buka orang tu punya Facebook ke, kita duk pergi tangkap gambar dia daripada jauh ke, orang akan panggil kita stalker. Ini duk apa stalk orang ni. Orang pun jadi takut. Apa benda duk ikut-ikut orang ni. Tapi kalau kita dah pergi jumpa dengan wali dia dah minta izin wali dia, kata kita nak memperistrikan dia, maka di sana ada fatrah. Fatrah yang membolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih mendorong kepada kita untuk mempercepatkan nikah tersebut. Maka itulah asal kepada pertunangan. Okey, pertunangan ni bukan maksudnya kita boleh pergi bawa pasangan kita, perempuan bawa isteri, bawa lelaki pergi merata-rata, lelaki bawa perempuan pergi merata-rata, boleh berdua-duaan. Bertunang bukan itu fungsinya. Tapi bertunang adalah proses untuk kita bersuai kenal. Maksudnya kalau kita tak bertunang, kita pergi tanya kawan-kawan dia, orang ni macam mana, orang ni macam mana. Kawan-kawan dia akan kata, kamu ni siapa? Jangan menakutkan kami dengan perbuatan kamu. Okay, tetapi bila kita dah bertunang dan kita pergi jumpa kawan dia, okay, orang ni macam mana, okay ke, baik ke, dia dengan ibu bapa dia macam mana, dia dengan kawan-kawan dia macam mana, dia dengan guru dia macam mana. So kawan-kawan dia pun akan seronok nak bercerita. Sebab kawan-kawan dia tahu, orang ni adalah tunang kepada lelaki ataupun perempuan ini. Okay, nampak? So itu hubungan yang dibenarkan. Dan ada hubungan yang tak dibenarkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala muttakhidhati akhdan, wala muttakhidhi akhdan. Ada orang yang ambil semata-mata untuk laga pipi je. Maksudnya coupling lah, coupling. Kita biasa dengar kan couple bercouple ni. Daripada berzaman ada keluar couple. So couple adalah benda yang dilarang. Muttakhidhi akhdan, ambil untuk laga pipi. Laga pipi ni biasa orang Arab kan, bila dia jumpa, bila dia berpeluk, dia laga pipi. So laga pipi ni maksudnya persahabatan untuk berkapal. So itu adalah benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, adapun rafath, maka segala benda yang berkaitan dengan perempuan, hubungan lelaki dan perempuan, maka disebut rafath. So rafath ada yang dapat pahala, ada yang tak dapat pahala. Lalu antara tempat rafath tak dapat pahala adalah dalam haji. Dalam haji adalah hari di mana ataupun waktu di mana kita pergi untuk menghadap Allah Ta'ala semata-mata. Lalu bagaimana mungkin kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba dalam intipati haji tu kita bercakap, orang ni lawa lah, orang ni isteri aku, ataupun suami dan isteri pergi bersama-sama. Sebab tu ada dia punya dam dia, ada dia punya denda dia kalau melakukan rafath. Ada rafath yang bersifat lisan, yang ni dia tak ada hukuman. Tapi kalau ada yang melibatkan muqaddimah ataupun yang melibatkan bersamanya suami isteri ataupun melibatkan pernikahan lelaki dan perempuan, maka di sana ada hukuman dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dihalalkan kepada kalian ar-rafath. Okey. Daripada ayat ni kita faham bahawa dihalalkan kepada kalian untuk bersama lelaki, suami dan isteri. Macam mana kita tahu ayat ni tuju kepada suami dan isteri? Kerana ini ni. Nisaikum adalah isteri-isteri kamu, isteri-isteri kalian. Okey, so kita dapat gambaran bahawa ayat ini ditujukan kepada lelaki-lelaki. Okey, ditujukan kepada lelaki-lelaki. Okey, ar-rafathu ila nisaikum, dibenarkan untuk kalian bersama dengan isteri-isteri kalian. Kenapa turunnya ayat ni? Apa yang menyebabkan dihalalkan? Bukankah hubungan suami isteri itu memang halal? Kenapa pula tiba-tiba jadi haram? So kita nak kena tahu kenapa ayat ni nak menceritakan tentang halalnya hubungan suami dan isteri di malam hari di bulan Ramadan. Okay. Lalu Allah Ta'ala sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi isteri-isteri kamu. Maksudnya saling memerlukan. Kita tak boleh hidup tanpa pakaian. Okay. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, alima annakum, bahawa kalian, kuntum takhtanuna anfusakum. Apa maksud perkataan takhtanun? Takhtanun daripada perkataan khiyanah. Kamu telah melakukan khianat. Kamu mengkhianati dengan diri kamu. Maksudnya kamu menggunakan diri kamu untuk mengkhianati sesuatu. Okey. Lalu Allah Ta'ala kata, perbuatan khianat kamu tu Allah Ta'ala dah ampunkan. Fataba alaikum wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang ni setelah turunnya ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, maka Allah Taala kata, maka sekarang ni bashiruhun, pergilah bersama-sama dengan isteri-isteri kamu, wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini satu benda yang saya suka nak highlightkan. Dalam kita mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat puasa, mula daripada muka surat 28 tu, ya ayyuhallazina, ayat 183. Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita beberapa ibadah yang kita boleh buat di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita dalam bulan Ramadan kita nak memperbanyakkan ibadah, nak menggandakan pahala kita. Lalu ibadah apa yang kita perlu buat? Maka Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu pada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala kata yang pertama adalah difardukan kepada kalian berpuasa. Okey, maksudnya itu ibadah yang pertama, kita mesti berpuasa. Dan puasa ni pula dia punya sifat dia adalah wajib, fardu. Okay, dan bila kita kata fardu, maka kita tak buat, maka jadi dosa. Dan itu ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada kita ataupun anjurkan kepada kita untuk kita melakukannya adalah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang penurunan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi dalam ayat tu Allah Taala tak cerita suruh baca ke, suruh buat apa ke. Maksudnya kita dalam bulan Ramadan hidup kita bersama dengan Al-Quran. Sama ada kita kalau rajin kita baca Al-Quran, kurang rajin sikit dengar, paling kurang kita dengar bacaan Al-Quran. Dengar orang apa, kita nak baca Al-Quran, mungkin kita tahap kita boleh baca 20 minit, lepas 20 minit tu dah mengah, dah letih dah. Tapi jangan halang diri kita daripada untuk mendengar orang lain membaca Al-Quran. Okay, dan kat situ juga adalah konsep tadarus. Konsep tadarus adalah kita membaca dan pada masa yang sama kita belajar untuk dengar orang lain punya bacaan Al-Quran. Kerana bacaan Al-Quran kadang-kadang kita baca dan kita dapat rasa kenikmatan iman. Dan ada orang bila dia baca kerana banyak sangkut, banyak salah, susah dia nak dapat. Tapi bila dia dengar orang lain baca, oh boleh menangis-nangis. Hati dia, lembut hati dia dengan bacaan orang yang syahdu dan merdu. Lalu kita belajar untuk mendengar bacaan Al-Quran. Dan bagi ada orang yang dia dah mahir bacaan. Dia dah baca pun boleh bertaranum. Maka dalam bulan Ramadan, dia nak memperbanyakkan belajar tafsir contohnya. Dia nak memperbanyakkan tadabbur Al-Quran. Maka dia boleh buat. Tak ada masalah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak spesifikkan Al-Quran tu mesti untuk baca, mesti untuk dengar je. Boleh untuk bertadabbur Al-Quran, boleh untuk tafsir Al-Quran. Lalu setiap orang dengan Al-Quran ada dia punya hafz dia, ada dia punya kecenderungan dia terhadap Al-Quran. Apa yang dia nak buat dengan Al-Quran. So masing-masing. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala kata apabila seorang hamba aku bertanya kepada aku, iaitu meminta dan berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ibadah ketiga yang dituntut dalam kita berpuasa adalah berdoa. Bahkan Nabi SAW bagi tahu antara benda yang kita selalu tersilap faham. Kita tersilap faham ialah doa bagi orang-orang yang berpuasa. Kita selalu highlight doa bagi orang berpuasa ni adalah riwayat riwayat dia, inna lis-saimi inda fitrihi da'watun la turad.
Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, ketika mana dia berbuka puasa, ada dakwatun, ada doa yang tidak akan ditolak. Okay, yang ni riwayat yang selalu diceritakan. Okay, walau bagaimanapun riwayat ni dia khilaf di kalangan ulama. Ada yang terima, ada yang tak terima. Maka kalau orang yang terima dan dia kata ni min bab fadailil a'mal, kerana dalam bulan puasa digalakkan kepada kita untuk berdoa. Okey, dan doa ni dia tak ada limit masa. Okey, maka dia kata ni min bab fadailil a'mal, maka doalah pada masa kita berbuka puasa. Dan itulah yang orang buat sebelum nak makan, sebelum berbuka puasa, duduk kat meja ke, duduk kat surau kat masjid ke, maka doa, angkat tangan berdoa. Sambil dia terlupa bahawa Nabi SAW juga sebut antara 3 golongan yang doa dia tidak ditolak ialah as-saim. As-saimi hatta yuftir. Doa orang-orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Nampak ayat dia? Tadi bis-saimi 'inda fitrihi. Okay, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Tetapi kali ini doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Maksudnya doa waktu doa mustajab bagi orang yang berpuasa dengan riwayat yang lebih sahih adalah daripada mula dia menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sehinggalah dia berbuka puasa. So ini tempoh. Okey, ini tempoh yang mana waktu tu doa mustajab. Okay, dan ramai yang terlepas pandang pada benda ni, lalu dia punya fokus hanya pada fitrihi da'watul la tu'ad. Okay, hanya pada doa ketika berbuka puasa. Dan begitu juga pada selain Ramadan. Kita lepas ni, kita nak berpuasa, ada orang nak berpuasa Isnin dan Khamis. Dan Khamis minggu depan pula bertepatan dengan 10 Muharram. Okey, maka Khamis depan bertepatan dengan 10 Muharram. Okey, maka kita nak berpuasa. Kerana Nabi SAW sebut siapa berpuasa pada 10 hari Ashura, maka yukaffirus sanatal saya tak ingat sanatal madiyah ke sanatal qabilah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa setahun. So kita nak rebut, dan Nabi SAW sebut la in baqitu ilal qadim la asumanna tas'a. Kalaulah aku dipanjangkan usia, maka aku akan berpuasa 9 hari bulan. Maksudnya 9 dan 10 Muharram. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala usia Nabi tak panjang, lalu Nabi hanya sempat berpuasa 10 Muharram sahaja. Okay, lalu dalam 10 Muharram tu, selain kita berpuasa, pada masa yang sama kita ingat juga bahawa di sana ada waktu mustajab, iaitu bermula kita berpuasa tu, mula daripada azan subuh tu sehinggalah waktu azan maghrib, maka itu adalah waktu mustajab pada kita untuk berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut adalah ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ibadah keempat yang Allah Taala galakkan adalah untuk bersama lelaki, suami dan isteri. Yang ni bila Ramadan je biasa semua sendiri-sendiri kan. Pergi masjid sendiri. Yalah, kalau ajak suami dan isteri ajak pun masing-masing sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bukan hanya boleh bersama, bukan hanya dihalalkan. Tengok ayat yang Allah Taala sebut ni dekat sini. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Apa maksud ayat dekat sini? Ayat dia Allah Ta'ala kata fal'an, sekarang ini maka pergilah bersama suami dan isteri, dan bukan hanya bersama, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa anugerah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kamu. Carilah takdir yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tuliskan pada kamu. Apa dia? Zuriat. Doa tu kan? Allah Ta'ala suruh cari zuriat. Allahumma ahya wa kan nak baca kan? Okey, sebelum tu saya mohon takut terbaca doa tidur sekali kan. Saya pun tertidur sekali. Okey. Boleh? Okey. Wa batahu ma kataballahu lakum. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mencari juga untuk dapatkan anak. So tengok apa ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kepada kita dan anjurkan kepada kita. Cuma Nabi SAW, Nabi bersama suami dan isteri sehinggalah masuk 10 akhir Ramadan.
10 akhir Ramadan, Nabi syadda mi'zarah. Nabi ketatkan ikatan kain pelikat ataupun kain Nabi SAW. Maksudnya Nabi jauhkan diri daripada isteri pada 10 hari terakhir kerana Nabi beriktikaf. Okey. Dekat mana dapat nanti kita tengok. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah kalian sehingga jelas yatabayyan lakumul khaytul abyad. Jelas benang putih daripada benang hitam minal fajr, daripada fajar. Nanti kita tengok cerita. Ayat ini pun ada sebab turun dia. Apa yang menyebabkan datangnya ayat ni. Summa summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sehingga ke malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini yang menyebabkan, ayat ini menyebabkan Nabi SAW ikat. Kerana Nabi beriktikaf pada 10 malam terakhir dan Allah Ta'ala sebut wala tubashiruhun, janganlah kamu bersama pasangan kamu, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian telah mengambil keputusan untuk beriktikaf di masjid. Okay? Maka tak ada masalah untuk bertemu lelaki dan perempuan. Bahkan Nabi SAW semasa Nabi beriktikaf, Nabi diziarahi oleh isteri-isteri Nabi. Antara riwayat yang terkenal kan, riwayat Safiyah bint Huyai al-Akhtab. Maka Safiyah datang pergi jumpa Nabi SAW ketika Nabi sedang beriktikaf di masjid. Maka tak ada masalah untuk jumpa. Tetapi apabila kita niat beriktikaf, maka wala tubashiruhun, janganlah bersama-sama lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah sempadan, garis sempadan yang Allah Ta'ala letakkan. Maka jangan, bukan setakat jangan lebih, jangan dekat pun. Sebab bila kita makin dekat, maka kita akan mula melanggar sempadan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Lalu kita nak tengok, okey, dalam ayat ni ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan. Okay, dan kita nak tahu apa punca ayat ni diturunkan. Telah dihalalkan kepada kalian pada malam hari. Bukankah memang halal? Ada tak orang dalam mazhab fiqh, mana-mana mazhab fiqh yang kata haram untuk suami bersama dengan isteri, isteri bersama dengan suami pada malam hari di bulan Ramadan? Ada? Tak ada. Lalu kita pun pelik, kenapa telah dihalalkan? Bukankah benda itu halal? Maka kita takkan faham ayat ni melainkan setelah kita tengok sebab turunnya ayat ni. So apa sebab turun dia? Mari kita tengok. Terdapat beberapa sebab turunnya ayat ini. Dalam erti kata lain, ayat ini satu, tetapi sebab turunnya banyak. Okey. Sebab turun yang pertama adalah kerana kesukaran para sahabat untuk makan, minum dan bersama suami isteri. Susah, sukar bagi para sahabat untuk makan, minum dan bersama suami isteri. Apa yang sukarnya? Kita dalam bulan Ramadan, apa yang sukar bagi kita? Sukar untuk makan ke? Sukar untuk minum ke? Untuk bersama suami isteri ke? Apa yang sukar bagi kita? Kita tak nampak kesukaran. Mungkinlah waktu siang tu kita ada dekat Malaysia ni mungkin 13 jam terpaksa tahan. Mungkinlah itu satu cabaran bagi kita. Tapi sebenarnya kita tak nampak kesukaran. Dan kita tahu kalau bagi kita pun tak sukar, apatah lagi bagi para sahabat. Lalu apakah kesukaran yang dihadapi oleh para sahabat? Kita akan tengok. Okey. Sebab turun yang kedua pula ialah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan mereka makan, minum dan bersama suami isteri di malam hari, maka mereka pun melakukannya sehinggalah waktu. Okey. Sebab turun yang kedua adalah kerana masalah dia adalah sampai bila dibenarkan untuk makan dan minum. Okay. So kita tak dapat nampak sebab yang kedua ni melainkan setelah kita cerita sebab yang pertama. Baik, kita cerita dulu sebab turun yang pertama sebelum kita pergi pada sebab turun yang kedua. Baik, sebab turun yang pertama. Sebab turun yang pertama adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Pada sesi yang lepas kita dah dengar nama Al-Bara' bin Azib, di mana Al-Bara' bin Azib ni adalah salah seorang daripada orang Ansar, sahabat Nabi dari kalangan orang Ansar.
dan dialah yang meriwayatkan hadis tentang pertukaran kiblat. Okey, kita tengok ayat nombor berapa yang saya qulus sufaha minan nas. Saya tak hafal nombor ayat. Okey. So dalam kali ini pula maka kata Al-Bara radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'ima فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم. Dekat terjemahan tu ada salah sikit. Okey, maka turunlah ayat 187. So apa maksud cerita ni? Okay. Cerita dia adalah berkenaan Al-Bara' bercerita tentang seorang lelaki yang sama rumpun dengan dia dari kalangan Ansar. Seorang lelaki yang nama dia Qais ibn Sirmah. Okay, Qais ibn Sirmah. Dan Qais ibn Sirmah ni dia berpuasa. Okey, lalu falamma hadara al-iftar, apabila sampai waktu nak berbuka puasa, maka dia balik daripada kerja. Lalu nak sampai waktu berbuka, dia pun pergilah jumpa dengan isteri dia. Mungkin kebiasaan Qais ni dia tak buka puasa kat rumah. Dia buka puasa kat masjid ke, dia buka puasa dengan kawan-kawan dia kerana budaya orang Arab. Okey, yang ni kita kena tahu. Budaya orang Arab yang ada sampai hari ini adalah mereka akan menyediakan makanan di luar rumah mereka ataupun di masjid-masjid untuk dikongsi. Dan begitulah kita tiru mereka. Kat masjid-masjid rumah kita pun ada tiap-tiap tahun ada tajaan berbuka puasa. Sebab itu budaya yang baik yang kita bawa daripada orang-orang Arab. Okey, dan kalau kita tengok dekat Sudan lagi, depan rumah dia memang buka, siapa saja nak datang, mai datang untuk buka puasa je. Lepas buka puasa, pergilah nak ke mana nak pergi. Okay, tapi untuk buka puasa je, mai datang buka puasa. Okay. So Qais bin Sirmah mungkin dia tak biasa buka puasa kat rumah, maka satu hari dia balik rumah ketika mana waktu nak berbuka puasa. Maka atam ra'atah, dia pun pergi jumpa dengan isteri dia. Faqala laha, maka dia tanya pada isteri dia, a'indaki ta'am, ada makanan tak? Okey, dan kemungkinan pula isteri dia tak berpuasa ataupun ada makanan yang cukup untuk diri dia saja, maka isteri dia kata la, sorry lah, minta maaf, tak ada makanan pula. Tak sangka pula abang nak balik. Contoh ayat dia lah. Saya pun tak biasa kan. Okey. Lalu la walakin antalik fa atlubu lak. Tapi isteri dia baik, taat pada suami dia. Okey, lalu isteri dia kata, tak apa, abang tunggu saya keluar pergi cari makanan. Nampak isteri dia keluar pergi cari makanan. Fa'atlubu lak. Tolong cari makanan untuk suami dia. Wa kana yawmahu ya'mal. Kerana isteri dia tahu suami dia tu penat balik bekerja. Dah lah puasa, lepas tu kena keluar pergi bekerja pula. Dan biasanya bulan Ramadan di tanah Arab ni, bulan Ramadan berlaku pada musim panas. Bayangkan musim panas. Dan panas dekat Arab ni, dekat tanah Arab ni, dia bukan panas macam kat Malaysia. Malaysia ni panas-panas pun pergi paling jauh 32, 33 darjah Celsius. Tapi kalau kita jejak tanah Arab ni, maka kita dapat 40, 41, 42. Okey, dan angin dia pula kering. Bukan angin basah. Kalau kita angin lembap-lembap, ada humidity. Tapi Arab dia tak ada, dia kering. Lalu kalau waktu kering dengan angin yang kering, maka sebab tu kita nampak hidung berdarah, tangan berdarah. Sebab apa? Kering. Ada sedut air yang ada dalam badan kita. Lalu isteri dia faham betapa penatnya suami dia bekerja seharian. Lalu isteri dia offer, azhabu fa antaliku fa atlubu lak. Tak apa, kamu rehat dekat rumah, biar aku pergi cari sekejap makanan apa yang boleh ada. Faghalabathu ainah. Lalu Qais ni bila dia tengah tunggu isteri dia penat, lalu dia terlena. Ghalabathu ainah. Dia ghalabat maksudnya kalah dengan ainah. Mata dia mengalahkan dia. Dia tak tahan ngantuk sangat, dia terlena.
Faja'atuhum ra'atuh. Maka masa dia terlena tu, isteri dia datang. Okay, isteri dia datang, falamma ra'athu qalat. Isteri dia pula bila nampak Qais ni, dia kata apa? Khaybatan lak. Okay, maka isteri dia kata, oh, apa, terpaksalah kecewa kamu ni. Kamu apa, ruginya kamu. Ruginya kamu. Sebab khaybah ni maksudnya rugi ataupun kecewa. Khaybatan lak. Maksudnya kamu akan mengalami kekecewaan ataupun ruginya kamu. Sebab apa? Okay, sebab kerana orang-orang Arab pada zaman Nabi SAW ataupun pada permulaan diwajibkan puasa pada tahun 2 Hijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya benarkan mereka makan antara waktu maghrib dan isyak. Okey, waktu maghrib, bukan waktu maghrib dan isyak, waktu maghrib dan nanti kita akan tengok waktu isyak ke ataupun ada waktu lain. Ada satu tempoh sahaja yang Allah Ta'ala benarkan untuk mereka makan dan minum dan bersama suami dan isteri. Dan waktu tempoh tu sangat pendek. Sangat pendek. Lalu bila terlepas waktu tu, maka orang dah tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, lalu kena pula cerita dia Qais ni, mungkin isteri dia balik lewat. Okay, isteri dia balik lewat sikit, lalu dia dah tertidur. Faghalabat wa'inah. Okay, lalu bila dia tertidur, isteri dia pun kata, oh, melepaslah kamu dah rugi dah, bawa makanan pun kamu tak boleh makan. So apa yang menyebabkan dia tak boleh makan? Kita akan tengok dalam riwayat lain. Falamman tasafan naharu wushiya alaih. Lalu kerana dia tak dapat makan, maka dia pun tahanlah diri dia. Satu hari ni tak dapat makan, esok nak kena kerja pula. Dia pun pergilah bekerja esok hari. Maka falamman tasafan naharu wushiya alaih. Apabila sampai waktu tengah hari, dia bekerja daripada pagi sampai tengah hari, wushiya alaih, maka dia pengsan. Tak makan, pengsan. Maka fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang berlaku kepada Qais bin Sirbah. Maka kata Al-Bara', maka turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dibenarkan kepada kalian untuk bersama-sama dengan pasangan kalian. Lalu kita pun tertanya-tanya, dekat mana boleh makan dan minum? Allah Ta'ala sebut kat sini untuk bersama lelaki dan perempuan. Okay, kerana ada ayat dalam tu. Wa kulu washrabu. Tengok dalam ayat 187 tu, dia ada ayat fakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad. Bukan hanya Allah Ta'ala benarkan rafath, Allah juga membenarkan wakulu washrabu. Makanlah dan minumlah kalian. So ada dua benda yang Allah Ta'ala benarkan. Yang pertama, makan dan minum. Okey, kerana kesukaran. Ada kesukaran yang berlaku. Apa kesukaran yang berlaku? Kita tengok pada riwayat yang seterusnya. Okey. Satu lagi riwayat. Riwayat tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini ada dalam Sahih Al-Bukhari pada nombor 1915. Okey. Seterusnya ada satu riwayat lain. Kana an-nasu fi Ramadan idza sama ar-rajulu fa amsa fa nama haruma alayhi at-ta'amu wasyarabu wan-nisa'u hatta yuftira min al-ghad. Okey. Ini ada penerangan terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Faraja'a Umar bin Al-Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin wa qad sahira 'indahu fawajada imra'atahu qad namat. فأرادها فقالت إني قد نمت. قال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey, baik. Apa cerita hadis ni? Kana an-nasu fi Ramadan idza sama ar-rajul. Manusia pada bulan Ramadan, orang yang beriman pada bulan Ramadan, idza sama ar-rajul, apabila lelaki berpuasa. Okey, kenapa fokus dia pada lelaki? Kerana lelaki yang lebih penat. Zahirnya lelaki lebih penat daripada perempuan. Walau bagaimanapun kita tak adalah
nak kata perempuan tak penat, sebab kepenatan ni adalah benda yang subjektif. Okey, tapi mungkin kerana keinginan lelaki ni dia lebih banyak daripada perempuan, maka ada benda yang dia tak dapat nak kontrol. Fa'amsa fanama. Okey, lalu seorang lelaki yang berpuasa, lalu kemudian dia sampai waktu berbuka ataupun masuk waktu malam dan dia tidur. Dia tidur. Apabila dia tidur sahaja, maka itu bermula puasa dia. Okey. Sekarang ni, kalau saya tanya sekarang ni, waktu kita mula berpuasa masa bila? Apabila azan subuh, betul tak? Azan subuh baru kita mula berpuasa. Selagi tak azan subuh, selagi itu kita makan dan minum. Tetapi pada zaman Nabi SAW, waktu mula berpuasa adalah apabila kita tidur. Kita tidur je, maka itu adalah waktu mula berpuasa. Maksudnya kalau orang tu tidur awal, maka dia kena berpuasa awal. Okey, katalah waktu berbuka puasa pukul 7.30. So dia pun makan buka puasa sampai pukul 7.45 lepas solat maghrib tu, katalah dia letih sangat, pukul 7.50 kan, pukul 8 kan dia tertidur. Maka dia tertidur pukul 8, waktu itulah mula dia berpuasa. Bila dia jaga daripada tidur, maka dia tak boleh makan, dia tak boleh minum sampailah masuk waktu berbuka puasa yang baru. Okey. So bayangkan berapa jam mereka berpuasa. Punya lama. Sebab waktu yang dibenarkan untuk makan dan minum hanyalah daripada masuk maghrib sehinggalah tidur. Okey. Kalau tidur awal, sikitlah dapat waktu. Kalau tidur awal, lepas tu jaga pukul 2 pagi pula. Lagi penat dekat situ. Okey. So, hatta yuftir. Lalu ada satu cerita. Faraja'a Umar bin Al-Khattab min 'indi Nabi. Satu hari Umar duduk dengan Nabi SAW. Zatal lailah, pada satu malam. Wa qad sahira 'indahu. Dan Umar ni pula dia dia duduk jaga malam. Sahira ni maksudnya mereka melakukan aktiviti di malam hari. Okey, di mana orang-orang Arab pun pada zaman sekarang banyak buat aktiviti di malam hari. Dan dia panggil sahir. Antara aktiviti dia adalah dia pergi memasak. Dia pergi tengah-tengah padang pasir, dia pergi masak. Duduk tepi unggun api, bercerita, baca qasidah. Okey, itu benda-benda yang dilakukan oleh budaya orang Arab. Yang ada pada orang Arab. Dia suka menjaga malam. Okey, dia buat masrahiyah. Masrahiyah ni itu bercerita, buat macam dia bukan satira. Satira, tahu satira kan? Satira ni adalah lakonan yang menggambarkan tentang peristiwa semasa. Waqad sahira indahu. Okay, Umar duduk dengan Nabi SAW sampailah waktu malam. Okey, fawajada mar'atahu qad namat. Lalu bila dia balik, dia tengok isteri dia dah tidur. Okay, Umar tengok isteri dia dah tidur. Tapi Umar kata Ka'ab bin Malik, fa'aradaha, tapi Umar nak bersama dengan isteri dia. Tapi isteri dia dah tidur. Di mana bila tidur tadi dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nak bersama dah suami dan isteri. Terus dikira berpuasa. Lalu Umar tengok isteri dia dah tidur, tapi Umar nak. Lalu Umar kejut isteri dia. Umar kejut isteri dia. Bangun. Okay. Lalu isteri dia kata, ini khadanim. Wahai Umar, aku dah tidur dah ni. Mana boleh dah. Allah Ta'ala tak bagi. Okay. Allah Ta'ala tak bagi. Lalu Umar kata, manimti. Kamu tak tidur lagi. Tengok, kamu tengah bercakap dengan aku ni. Kamu tak tidur lagi. Okay. Thumma waqa'a biha. Lalu Umar pun bersamalah dengan isteri dia. Wa sana'a Ka'ab bin Malik mithla dhalik. Lalu Ka'ab bin Malik pun buat benda yang sama. Lalu mereka tahu mereka melakukan kesalahan. Maka kerana tu Umar bin Khattab pagi-pagi hari lagi dia telah pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu Umar bercerita kepada Nabi apa yang dilakukannya. Maka sebab itulah turunnya ayat ini. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Ta'ala mengetahui bahawa kalian telah mengkhianati. Okay, mengkhianati. Maksudnya Umar dan Ka'ab bin Malik telah melakukan satu perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu takhtanuna anfusakum. Okay, lalu bila kita cerita tentang perbuatan khianat ni, kita kena cerita juga fataba alaikum wa afa ankum. Allah Taala dah ampunkan dosa Umar bin Khattab dan Ka'ab bin Malik. Okey. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ini, ayat rukhsah membenarkan bagi seorang lelaki untuk makan dan minum walaupun selepas tidur, selagi mana belum azan subuh. Okey, kalau tak tu tidur je terus kira puasa.
Okay, tapi bila turunnya ayat 187 ini, maka dianjakkan daripada tidur sahaja kepada waktu subuh. Okay, boleh nampak? Okay, nampak ini sebab turunnya ayat. Okay, antara sebab lain. Ini je. Larangan untuk makan dan minum serta bersama suami dan isteri adalah disebabkan tidur. Nampak? Sebab tidur. Tidur je terus berpuasa. Dalam bahasa mudahnya, pada peringkat permulaan puasa, orang-orang Islam bermula puasa apabila bangun daripada tidur di malam hari sehinggalah azan maghrib yang seterusnya. Lalu ayat ini diturunkan untuk memberi keringanan dan mengangkat hukum yang lepas. Okay, hukum yang lalu. Hukum lalu kata, puasa daripada tidur sampai azan maghrib. Okay, hukum yang baru yang lebih ringan mengatakan bahawa waktu mula berpuasa adalah daripada azan subuh sehinggalah pada azan maghrib. Okay. Baik, itu ayat ke-187. Ada lagi? Ada lagi, tak ada lagi kot. Okey. Sebab turun yang kedua. Okay. Ada ayat yang sama 187, ada sebab turun yang kedua. Apa dia? An Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu qala unzilat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad wa lam yanzil minal fajr. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. So apa maksud riwayat ni? Riwayat ni daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi ni dia cerita bahawa ayat yang diturunkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Okay, asal ayat itu turun adalah makanlah dan minumlah kalian sehingga kalian nampak dengan jelas benang warna hitam dan benang warna putih. Okay, benang warna putih dulu, khaytul abyad, benang warna putih, dan benang berwarna hitam al-aswad. Okay, lalu macam mana kita nak tahu benang hitam dan benang putih? Maknanya kalau saya tanya yang ada dalam ni kan, macam mana kita nak tahu mana satu benang hitam, mana satu benang putih? Kita tengoklah dengan cahaya kan. Maksudnya siang-siang kita boleh tahu. Tapi malam-malam macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Kita tak boleh tahu. Melainkan selepas naik matahari baru kita boleh nampak ni benang putih, ni benang hitam. Tapi selagi tak naik matahari maka kita tak tahu. Okey, maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, makanlah dan minumlah kalian sehingga kalian dapat membezakan, ya tabayyan, sehingga kalian dapat nampak dengan jelas benang putih dan benang hitam. Okey. Lalu kata Sahal bin Sa'ad, fakana rijalun, maka orang ramai pun dia buat apa? Dia ikat kaki dia. Okey, ikat pada sebelah kaki dengan benang warna hitam dan sebelah kaki lagi dengan benang berwarna putih. Okay. So diorang ikat. Okay. Lalu apabila sampai mereka jaga daripada tidur, mereka nak tahu boleh makan ke tak boleh makan ke, mereka akan tengok pada kaki mereka. Kalau dekat kaki mereka masih lagi tak nampak benang hitam dan benang putih, tak boleh nak beza mana satu benang hitam, mana satu benang putih, okay, maka masa tu boleh makan lagi. Maka diorang pun bantailah makan. Sampai pukul 7 pun tak nampak lagi benang putih, benang hitam, bantai makan lagi. Sampai pukul 8 pun tak nampak lagi. Kena mendung pula pagi tu nak hujan. Lagi tak nampak benang putih dengan benang hitam. Okay. Lalu bila dah sampai pukul 7, pukul 8, dah waktu fajar dah habis, boleh ke lagi makan? Okay. Maka tak boleh. Benda tu dilarang, tak boleh. Sebab waktu mula puasa adalah daripada azan subuh. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tambah perkataan dekat belakang. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Okey, perkataan minal fajr adalah perkataan yang datang kemudian. Okey, dia tak sama datang dengan perkataan lain dalam ayat tersebut. So minal fajr datang kemudian. Okay, sebab apa Allah Taala nak bagi tahu? Allah Taala nak bagi tahu bukan benang yang dekat kaki kamu. Benang kat kaki kamu tu selagi tak nampak matahari, selagi tu kamu tak nampak. Lalu benang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan?
Benang yang Allah Ta'ala maksudkan adalah benang yang minal fajar, daripada apa yang ada dekat langit. Waktu fajar. Okay, benda yang ada dekat langit pada waktu fajar. Okay, lalu bila tengok dekat langit, okay, katalah agak-agak lah, ni dah masuk waktu fajar, waktu subuh. Maka tengok kat langit. Langit yang gelap bagaikan benang berwarna hitam. Tetapi masuk subuh maka akan nampak ada thin layer berwarna putih. Ada satu layer lapisan bagaikan benang berwarna putih dekat langit. Okey, maka inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan. Kamu nampak je benang putih tu, mula berpuasa. Okey, selagi tak nampak benang putih tu dekat langit, maka boleh teruskan makan dan minum. Okey, ini sebab turun yang kedua pada ayat 187 daripada surah Al-Baqarah. Okey, baik. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Nak tanya dekat chat ataupun nak tanya kita berkomunikasi dua hala. Tak adalah saya seorang cakap, itu jadi syok sendiri. Okey, baik. Seterusnya, okey, kita habis ayat 187. Kalau ada siapa-siapa ada persoalan boleh tanya. Baik, kita pergi ayat yang seterusnya adalah ayat yang bernombor 189. Okey, baik. Baik, sebentar kena membasahkan tekak yang kering. Minta maaf. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Kita sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-189. Dalam ayat ke-189 Allah Subhanahu Wa Taala sebut yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Masuk ayat ni, mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang peredaran bulan. Apa dia peredaran bulan ni? Maka katakanlah kepada mereka bahawa itu adalah penentuan masa, mawaqit. Okey, dia adalah miqat masa untuk tahu bulan Muharram masuk bila, bulan Safar masuk bila. Maka kita boleh tengok nampak anak bulan, masuk bulan baru, bulan penuh, bulan purnama, tengah-tengah bulan. Okay, dan bulan yang dah nak mati tu, maka itu akhir bulan. Okey. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia adalah waktu-waktu untuk manusia tahu waktu dan pada masa yang sama untuk ketahui tentang haji. Okey, sebab haji dia memerlukan kepada masuk bulan Zulhijjah. Bulan haji start daripada bulan Syawal. Kemudian pergi pada Zulqa'dah, kemudian masuk bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah pula nak tahu habis haji tu, kita tahu bila bulan mengambang penuh tu, itulah waktu habis haji. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi bagi tahu pada mereka, wahai Muhammad, bulan ni ada fungsi dia, ada tugas dia untuk memberi tahu kita tentang waktu. Lalu kemudian Allah Ta'ala sebut, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Allah Ta'ala kata, bukanlah albir, kebaikan itu, bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, untuk mendatangi rumah, untuk masuk ke rumah daripada zuhuriha, daripada pintu belakang. So ayat ni tak boleh masuk ikut pintu belakang. Macam mana nak masuk ikut pintu depan je ke? Okay, rumah yang satu pintu tak apalah, senang, itu je lah pintu masuk dia. Tapi rumah ada pintu, tak boleh masuk ikut pintu belakang. Kalau kita tengah buat kerja kat belakang, kena pusing pula masuk ikut pintu depan. Tak boleh masuk ikut pintu belakang ke? Wa'tul buyutah min abwabiha, dan datangilah rumah kalian, masuklah dalam rumah min abwabiha, daripada pintu depan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian berjaya. Okey, maka kita ada persoalan dekat sini. Okey, bukanlah kebaikan itu untuk mendatangi rumah daripada
pintu belakang. Kita pun kata, memang tak boleh dia masuk rumah itu pintu belakang. Tak pernah dengar pula ada ustaz-ustaz mengajar tak boleh masuk rumah itu ikut pintu belakang. Boleh kot masuk rumah ikut pintu belakang. Kalau tak boleh, apa faedah buat pintu belakang? Baik, tak payah buat. Okay, ataupun pintu kat tepi. Pintu tepi rumah. Okay, so kalau masuk ikut pintu depan, apa faedah buat pintu kat tepi rumah? Okay. So, kita tak faham ayat ini, melainkan setelah kita baca sebab turunnya ayat ini. Apa sebab turun dia? Okay, baik. Sebab turun dia adalah an Abi Ishaq. Okay, daripada Abu Ishaq. Qala, sami'tu Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu. Aku mendengar Al-Bara. Abi Ishaq ni dia meriwayatkan hadis daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqul nazalat hadhihi al-ayatu fina. كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. Cerita dia adalah Al-Bara menceritakan bahawa ayat ini diturunkan pada Fina, pada kami orang-orang Ansar. Kerana apa? Kerana Ansar, kanatil Ansar idza hajju faja'u. Kerana orang-orang Ansar kalau dia keluar, dia pergi buat haji dan kemudian bila dia balik faja'u lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim. Bila nak masuk rumah, mungkin jadi budaya mereka. Ada satu budaya yang ada dekat Madinah yang ada sebelum kedatangan Nabi SAW. Okey. Lalu antara budaya ini adalah untuk masuk rumah kalau balik daripada perjalanan yang jauh, terutama daripada haji. Okey, mereka pergi haji dan mereka balik, maka mereka akan masuk daripada pintu belakang ataupun pintu tepi, walakin min zuhuriha, daripada belakang. Faja'a rajulun min ansar. Tetapi ada seorang lelaki, dia pun tertanya-tanya ataupun dia pun dengan tak sengajanya masuk ikut pintu depan. Mungkin dia baru dia masih muda lagi, dia tak nampak, dia tak dengar apa yang Nabi SAW sebut. Okey, maka bila dia masuk, dia lelaki ni bila dia balik daripada haji, okey, bila dia balik daripada haji, maka dia, orang lain semua masuk ikut pintu belakang. Okey, tetapi dia ni masuk ikut pintu depan. Okey, lalu bila dia masuk ikut pintu depan, mana tadi cerita dia? Bila dia masuk ikut pintu depan, maka orang kritik dia. Orang kata, hang ni takkan tak tahu budaya. Budaya kita balik daripada perjalanan jauh, balik daripada haji, masuk ikut pintu belakang. Lalu macam mana hang boleh masuk ikut pintu depan? Ka'annahu uyira bidzalik. Dia air ni diaibkan. Okey, dia diaibkan dengan perbuatan dia masuk ke pintu depan. Lalu kita pun kata, bukankah itu benda yang paling betul buat masuk ikut pintu depan? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Laisal birru, bukanlah satu benda yang baik tu untuk masuk ke rumah daripada pintu belakang. Tapi benda yang baik tu adalah manittaqa, orang yang menjauhi daripada dia membebankan isi rumah tu. Dalam rumah tu ada pasangan dia, ada anak-anak dia, kadang ada ibu bapa dia dalam rumah tu. Maka kadang-kadang bila kita masuk ikut pintu belakang ni masuk mengejut. Lalu orang dalam rumah tu mungkin tak bersedia, mungkin tengah buat aktiviti yang dia tak suka. Lalu akan jadi, dahlah dia penat balik, dia tengok pula benda dia tak suka, rumah tak kemas ke, bersepah ke, lalu dia nak marah. Okay? Lalu benda ni boleh dielakkan kalau dia masuk ikut pintu depan. Sebab orang biasa bila nak tengok orang datang, dia akan tengok orang datang daripada pintu depan. Dia tak fokus pada orang datang daripada pintu belakang. Okey. Lalu datanglah itu. Lalu Allah Ta'ala kata, walakinnal birra man ittaqa. Yang baik itu adalah orang yang bertakwa, iaitu dia ikut perintah Allah Ta'ala, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah daripada pintu depan. Jangan masuk ke tingkap, jangan masuk ke pintu tepi, jangan masuk ke pintu belakang, masuk ke pintu depan.
Kerana ahli dalam rumah tu dia boleh bersedia. Okay, kerana tahu ada orang nak masuk ikut itu pintu depan. Okey. Baik, itu ayat ke-189. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Okey, baik. Itu ayat 189. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Baik, ayat seterusnya adalah ayat ke-194. Okey, kita berada pada ayat ke-194. Ayat ke-194 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Okay. Baik, apa maksud ayat ini? Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Okey, maksudnya ada keseimbangan. Okey, kalau nak ganti bulan haram, ganti dengan bulan haram. Wal hurumat, dan begitulah bulan-bulan haram yang lain. Qisas, ada ganti dia. Okey, so kita pun tertanya-tanya apa yang ganti, apa yang tak ganti ni. So kita tak faham ayat ni melainkan selepas kita tahu sebab turunnya. Faman i'tada alaikum, siapa yang melampau pada kalian, maka fa'tadu alaih, maka buatlah benda sama. Seperti mana bimithli ma'tada alaikum, seperti mana dia melampau pada kamu, maka buatlah perbuatan yang sama. Okay? Melampau juga pada dia, tapi sama level. Melampau yang sama level. Jangan pula dia melampau kat kita, kita melampau lebih-lebih pula kat dia. Okay? So balas dengan accordingly, dengan benda yang sama. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Lalu kisah ini, sebab turun ayat ni, kenapa saya tak bawa datang? Saya tak bawa datang kisah turun ayat ni. Sebab apa kita tak bawa datang? Kerana riwayat yang datang yang menceritakan tentang sebab turun ayat ini semuanya adalah mursalat. Ataupun marasil. Marasil, apa dia? Okey. Kisah ini diceritakan, tengok. Sebab turunnya ayat ini ialah peristiwa umrah Nabi SAW setahun selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, okey, dalam perjanjian Hudaibiyah, Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW dilarang untuk masuk Mekah. Nabi dah siap berpakaian umrah. Nabi tak bawa senjata, Nabi tak bawa apa. Nabi dah ready nak masuk untuk pergi mengerjakan umrah je. Tapi tiba-tiba orang kafir Quraisy dia tahan kat depan. Dia kata, no. Okay, Nabi orang Islam tak boleh masuk. Okay, kerana takut berlakunya pertumpahan darah dan nak berperang. Tapi Nabi, orang datang tak bawa senjata pun. Semata-mata nak melakukan ibadah. Tapi orang kafir kata, dia tak ready untuk menyambut kedatangan Nabi SAW. Lalu mereka buat perjanjian. Satu perjanjian dengan orang kafir Quraisy pada waktu itu, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ialah orang Islam tak boleh umrah tahun ni, tapi boleh tahun depan. Tahun depan boleh, no problem. Okay, tapi tahun ni tak boleh. Okay. Dengan harapan orang Islam balik mungkin lepas tahun dia lupa ke. Okay, lepas tahun ada banyak-banyak benda terjadi ke sampai orang Islam tak boleh masuk dalam Mekah ke. Okay. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Setiap benda ada qisas dia, ada timbal balik dia. Okey. Ada timbal balik dia. Kamu larang Nabi SAW masuk dekat Makkah Al-Mukarramah tahun ni, kamu larang dia. Tapi tahun depan, waktu yang sama Nabi SAW pergi mengerjakan umrah. Nabi mengerjakan umrah semua pada bulan keluar daripada Madinah pada bulan Zulqa'dah. Okay, itu waktu Nabi mengerjakan umrah. Lalu Allah Ta'ala kata setiap benda yang kamu larang, Allah Ta'ala akan benarkan pada waktu yang sama juga. Pada waktu yang sama juga. Sebab nak bagi tahu bahawa kamu boleh plan, tapi plan perancangan Allah Ta'ala lagi hebat. Walau bagaimanapun, peristiwa yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang menceritakan secara mursal. Okay, secara mursal. So apa dia mursal ni? Okay.
hadis yang riwayat yang dinamakan mursal, saya contoh sikit. Mursal ya. Okey, apa dia mursal? Kalau apa yang boleh kat sini? Biru buat jelas. Mursal. Okey. Mursal maksudnya perawi perawi yang meriwayatkan riwayat daripada Nabi SAW tak ada. Okey, itu masuk mursal. Okey, kalau dalam Al-Baiquni, maka Sahibul Baiquni kata wa mursalun minhu sahabiyyun saqat. Okey, mursal ini adalah nama sahabat tak ada dalam jalan periwayatan tu. Sedangkan kalau kita nak riwayatkan sesuatu daripada Nabi SAW, maka orang yang akan meriwayatkannya adalah sahabat. Sahabat dia yang nampak Nabi, sahabat dia yang dengar Nabi SAW cakap apa, sahabat dia yang tahu Nabi buat apa. Okey, tapi bila ada riwayat datang, sahabat tak ada. Lalu kita pun tertanya-tanya, kalau sahabat tak ada, ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Siapa yang cerita, boleh cerita tentang Nabi? Kalau kamu dapat jumpa Nabi, kamu dah jadi sahabat, kamu dah tak jadi tabi'in. Okey, lalu macam mana tabi'in dia boleh ambil daripada Nabi SAW tanpa sebut sahabat? So riwayat-riwayat seperti ini dinamakan sebagai mursal, marasil. Okey. Baik, mursal, okey, walau bagaimanapun, okey, mursal adalah duduk dalam kategori dhaif, yang hadis yang tak boleh diterima. Sebab apa? Perawi utama dia tak ada. Sahabat perawi utama tak ada. Mana mungkin kita nak terima riwayat seperti itu? So mursal adalah antara riwayat yang kita tak boleh terima. Walau bagaimanapun, ingat tak? Kita recall balik. Tempoh hari, pada ketika mana kita menceritakan tentang muqaddimah kepada asbabun nuzul, maka kita ada bercerita tentang para tabi'in. Kalau tabi'in ni dia meriwayatkan sebab nuzul, boleh tak kita terima? Cuba kita recall balik. Tabi'in, kalau dia riwayatkan tentang sebab turun ayat-ayat Al-Quran, maka boleh tak kita terima riwayat tabi'in ni? Okey. Sebelum tu, mohon. Okey, mohon dapat mute kan. Mami lapar. Oh, Pak dia akan selepas tu. Okey, sekejap. Okey, baik. Okey. Mana tadi kita? Okey, pada riwayat mursal. Okey, mursal daripada Nabi, sepatutnya siapa yang cerita tentang Nabi? Yang boleh cerita tentang Nabi adalah orang yang hidup dengan Nabi, iaitu para sahabat. Okay, so orang yang tak hidup dengan Nabi, macam mana dia boleh tahu Nabi cakap apa, Nabi buat apa? Dia tak tahu. So dia kena ambil daripada sahabat. Tapi kalau jalan periwayatan tu menceritakan tentang kerana Nabi SAW, Nabi SAW buat ni, Nabi SAW cakap ni, tapi sahabatnya tak ada, maka ia dinamakan mursal. Dan mursal kategori dhaif kita tak boleh terima. Walau bagaimanapun, apabila kita recall balik semula, kita recall semula, kita ingatkan balik, hari tu kita ada berbicara tentang kalau tabi'in meriwayatkan asbabun nuzul, boleh terima ke tak boleh terima? Kita kata boleh diterima, tetapi penerimaan bersyarat. Ada syarat dia. Apa syarat dia? Yang pertama adalah tabi'in ini dikenali sebagai orang yang ambil ilmu daripada para sahabat. Tabi'in ini dikenali sebagai orang yang ambil ilmu daripada sahabat. Kalau memang dia terkenal sebagai orang yang ambil ilmu daripada sahabat, maka kita boleh terima riwayat dia. Sebab dia takkan riwayat kosong. Dia akan ambil riwayat itu daripada sahabat. Syarat yang kedua ialah kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat daripada tabi'in ni, maka kita dapati mereka meriwayatkan benda yang sama. Kalau mereka meriwayatkan benda yang sama, maksudnya benda tu adalah riwayat yang boleh diangkat darjatnya kepada marfu'. Kepada riwayat yang boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW. Lalu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala
maka Ibnu Jarir membawakan riwayat ni, mursal ni, riwayat perjanjian Hudaibiyah yang mursal ni, Ibnu Jarir bawa daripada Qatadah, daripada Rabi' ibnu Amir, daripada As-Suddi, dan daripada seorang lagi. Siapa seorang lagi? Mujahid. Okay. Mujahid bin Jabr. Okay. So, boleh tak kita terima mursalat dia orang ni? Boleh tak kita terima hadis mursal daripada mereka semua ni? Okay. Kita kena tengok dulu. Yang pertama, mereka ni ada tok guru tak daripada kalangan sahabat? Lalu kita pergi pada Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Okay, Qatadah bin Da'amah ni dia ada tok guru tak? Ya, dia ada tok guru. Tok guru dia ada dua orang, iaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Okay. So Qatadah ni dia ambil daripada Ibnu Abbas dan dia ambil daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Rabi' bin Anas. Okay, Rabi' bin Anas adalah seorang tabi'in yang memang dikenali ambil ilmu daripada Ubay bin Ka'ab, daripada para sahabat Nabi. Antara madrasah tahfiz madrasah tafsir yang kuat adalah madrasah Ubay bin Ka'ab. Dan antara orang yang rajin ambil adalah Rabi' bin Anas. Okay, begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Rabi' bin Anas pun rajin ambil daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Okey, Qatadah, Rabi' bin Anas, orang yang rajin melazimi para sahabat. Mujahid adalah orang yang berkata, aku duduk dengan Ibnu Abbas, aku baca dan tanya dia tafsir setiap ayat. Mujahid tanya Ibnu Abbas sampai 3 kali aku ulang. Ni Mujahid punya powernya, dia duduk dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka dia kata, aku duduk dengan Ibnu Abbas, baca daripada mula Al-Quran sampai habis, dan aku tanya dia auqaftuhu inda kulli ayah. Aku berhentikan Ibnu Abbas, aku bertanya kepada dia makna setiap ayat, kata Mujahid. Lalu Mujahid adalah orang yang ambil ilmu daripada sahabat. Begitu juga As-Suddi. Okay, As-Suddi, dan kita tahu As-Suddi ada dua, maka As-Suddi As-Saghir dan As-Suddi Al-Kabir. Suddi As-Saghir Muhammad bin Marwan adalah yang lemah, riwayat dia lemah. Okay, As-Suddi Al-Kabir Ismail bin Abdul Rahman. Maka orang ni riwayatnya boleh diterima. Okay, maka yang dimaksudkan, biasa kalau guna perkataan As-Suddi ni, maksud dia adalah yang saghir. Dia paling banyak riwayat ni. As-Suddi As-Saghir yang lemah, tak boleh percaya riwayat dia. Tapi kadang-kadang Suddi juga membawa Suddi yang dimaksudkan juga adalah Suddi Al-Kabir, iaitu Ismail bin Abdul Rahman. Lalu kita dapati walaupun semua riwayat-riwayat ni didatangkan secara mursal, tak ada para sahabat yang disebutkan dalam riwayat, tetapi kalau kita tengok semua tabi'in yang ada ni, bahkan ada nama lain yang tak sempat nak ditulis dekat sini, maka kita dapati bahawa mereka ini lengkap dua syarat. Syarat yang pertama, mereka adalah pelajar kepada para sahabat. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua pula adalah riwayat mereka sama. So empat orang ni dia meriwayatkan riwayat yang sama, iaitu peristiwa ini berlaku semasa setahun selepas perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, iaitu ketika mana Nabi SAW dapat masuk ke Makkah dan dapat duduk di sana selama 3 hari. Okey, dan kerana itulah ramai majoriti para ulama mengatakan bahawa solat jamak atau qasar boleh, solat jamak boleh dilakukan, rukhsah dalam solat ketika bermusafir boleh dilakukan selama 3 hari. Okey, boleh insya-Allah. Okey. So riwayat dekat sini adalah antara kategori riwayat mursal, iaitu yang lemah, tetapi pada masa yang sama tabi'in ni bila dikumpul riwayatnya, maka kita dapati dia cukup lengkap pada dua syarat. Maka kita boleh guna ataupun kita boleh ceritakan bahawa sebab turun ayat ini ialah Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada orang kafir, kamu buat macam mana pun nak larang Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala kata boleh, Allah Ta'ala akan bagi juga, insya-Allah. Okey. Baik, itu ayat yang ke-194. Okey. Kita nak pergi pada ayat yang seterusnya.
Okay, iaitu ayat yang ke-195. Izinkan saya untuk minum sekejap. Tak boleh kering balik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Kita pergi pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-195. Dalam ayat 195 ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Baik, tuan-tuan dekat sini ada titik 3. Dia panggil waqaf ta'anuq atau waqaf mu'anaqah. Okey, ta'anuq atau mu'anaqah. Okey, ta'anuq dia panggil. Dia ta'anuq ni. Okey. Ta'anuq. Ta'anuq. Okey, ataupun ejaan Melayu dia ta'anuq. Okey, apa maksud ta'anuq? Unuqun maksud dia leher. Ta'anuq leher dengan leher, peluk. Okay, leher dengan leher dia boleh bertemu hanya apabila kita berpelukan. Okay, so, lalu waqaf ni dinamakan waqaf peluk. Sebab apa? Satu tangan dekat sebelah kanan. Okay, satu tangan lagi dekat sebelah kiri. Okay, so itu nama waqaf peluk. Waqaf peluk ni ialah apabila kita berhenti dekat perkataan ataupun titik yang pertama ni, maka kita tak boleh berhenti dekat yang kedua. Kita tak boleh baca وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. So kita tak boleh baca macam tu. Okay, bila kita berhenti pada yang pertama, kita tak boleh berhenti pada yang kedua. Nak berhenti pada yang kedua, jangan berhenti pada yang pertama. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Okay, boleh macam tu. Ataupun وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Okay, boleh nampak? Okay, baik. So ayat ni apa maksud dia? وَأَنْفِقُوا, dan berinfaklah kamu. Allah SWT suruh infak. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan bila kita nak infakkan, pastikan infak kita tu di jalan Allah SWT. Sebab infak, duit harta yang kita keluarkan bukan di jalan Allah SWT, maka itu adalah pembaziran. Okay? Kalau kita nak, kita infakkan harta di jalan Allah SWT, sama ada dalam perang, ini yang besar punya, bantu sesama Muslim, okay? Ataupun infak yang paling ringan adalah nafkah yang kita berikan pada ahli keluarga. Maka itulah infak di jalan Allah SWT. Lalu Allah SWT sebutkan bahawa wa anfiqu, dan berinfaklah kalian fi sabilillah, di jalan Allah Taala. Wala tulqu, jangan campakkan bi aidikum, dengan tangan kamu. Okey, jangan kamu campakkan dengan tangan kamu ila tahlukah, diri kamu ke dalam kebinasaan. Okey, jangan gunakan tangan kamu untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa ahsinu, dan buat baiklah, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Okey. So ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang wala tulqu bi aidikum. Wa anfiqu, kita pun tahu makna infak tu apa. Tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu ke kebinasaan. Okey, jangan kamu campak diri kamu kepada kebinasaan. Lalu kita jadi tertanya-tanya, apa dia kebinasaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudkan ni? Okey. Okey, lalu kita takkan faham ayat ini melainkan setelah kita belajar tentang sebab turun. Mungkin kita boleh cerita tentang orang-orang yang tak menjaga diri dia, buat aktiviti-aktiviti yang membahayakan diri dia. Okay, maka kita boleh kata orang ni sedang membawa diri dia ke lembah kebinasaan.
Tapi sebenarnya apa sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat ini? Maka sebabnya diceritakan. Oh panjang. Masya Allah. Baik. Uh, riwayatnya adalah daripada An Aslam Abi Imran At-Tujibi. Daripada Aslam Abi Imran At-Tujibi. Maka Aslam, saya baca maksud dia tu, panjang hadis ni. Daripada Aslam Abi Imran At-Tujibi, beliau berkata, suatu ketika kami berada di tanah Rom. Orang Islam sedang dalam kempen peperangan untuk menentang kerajaan Rom. Dan Islam bukan perang saja-saja. Islam bukan sengaja nak pergi cari pasal dengan Rom, dengan Parsi. Tak ada kerja cari pasal. Nabi SAW kata apa? La tatamannaw liqa'al adu. Jangan kita mengimpikan untuk bertemu dengan musuh. Kita duk rasa kita kuat, boleh lawan dengan dia. Kita pun kata, datang jom kita pergi perang. Nabi kata, la tatamannaw liqa'al adu. Janganlah kamu mengimpikan untuk bertemu dengan musuh kamu. Perang. Lalu kenapa orang Islam keluar pergi berperang? Orang Islam keluar pergi memerangi Rom kerana Rom selalu ganggu orang Islam. Nabi SAW bila Nabi nak menyampaikan dakwah, setelah kawasan Arab, Yaman semua dah dapat, maka tinggal kawasan utara, kawasan Tabuk, kawasan Jordan. Lalu tinggal kawasan utara, maka Nabi SAW hantarlah kumpulan-kumpulan pendakwah pergi ke sana. Walau bagaimanapun Rom dia selalu ganggu. Dia ganggu orang Islam, tak boleh nak sebarkan dakwah, dan ada time dia bunuh orang Islam, dia bunuh utusan Nabi SAW. Lalu orang Islam tak ada pilihan lain. Nak sebarkan Islam, maka terpaksa berdepan dengan Rom. Maka mereka pun, satu ketika kami berada di Ardi Rom, kami berada di tanah Rom, maka keluarlah berdepan dengan kami satu ketumbukan tentera yang hebat daripada Rom. So bila orang Rom ni nampak orang Islam nak datang, dia pun keluarkan tentera dia dengan bilangan yang banyak. Saffan azima, dalam riwayat ni disebut sebagai saffan azima, maksudnya bilangan yang sangat banyak tentera yang hebat daripada Rom. Lalu orang Islam dia tak boleh dah nak mengalah. Mana boleh orang Islam dah ready nak perang. Allah Ta'ala larang daripada kita tunjukkan kelemahan kita. Sebab tu kita tak boleh lari daripada medan perang. Kerana lari daripada medan perang menunjukkan kelemahan diri kita. Lemah iman kita, tak ada keyakinan pada Allah SWT, tak ada keyakinan pada agama ni. Lalu Allah Ta'ala haramkan daripada kita lari daripada medan perang. Lalu bila orang Islam nampak orang Rom keluar dengan bilangan yang ramai, maka mereka pun keluar juga dengan bilangan yang ramai. Nak tunjukkan kuat, kita sama kuat, 50-50, boleh menang tak boleh menang. Tapi kita ada Allah SWT yang akan bantu kita. Nampak? Baik. Kemudian fahamal kata rawi wa ala ahli Misra Uqbah bin Amir. Dalam tentera yang nak berperang dengan Rom ni, ada tentera yang datang daripada Mesir. Dan tentera yang datang daripada Mesir ni dipimpin oleh seorang sahabat yang nama dia Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dia memimpin tentera yang ada daripada Mesir. Kemudian wa alal jama'ati Fudalah bin Ubaid. Dan ada di kalangan orang-orang yang daripada Syam nak perang dengan Rom, dan mereka perang dengan Rom dekat tanah Syam. Dekat kawasan Lebanon, dekat kawasan Jordan, Syria dan Turki. Sebahagian Turki adalah kawasan Syam. Maka tentera daripada Mesir dipimpin oleh Uqbah bin Amir. Sedangkan tentera daripada Syam, daripada tempat itu sendiri, dipimpin oleh seorang yang nama dia Fudalah bin Ubaid. Fudalah ibn Ubaid. Dan pada masa yang sama, keseluruhan tentera yang ada pada waktu itu dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid, anak kepada Khalid bin Al-Walid, iaitu Abdul Rahman. Lalu kata Aslam At-Tujibi ni, maka ketika tengah nak berperang tu, seorang lelaki daripada kalangan tentera muslimin
telah menyerbu ke tengah-tengah tentera Rom. Dia seorang dia pergi nak rempuh tentera Rom. Sehingga dia berjaya masuk ke bahagian tengah. Bahagian yang bukan bahagia. Masuk ke bahagian tengah tentera. Punya semangat dia berperang sampai dia dapat masuk ke bahagian tengah-tengah tentera. Lalu orang ramai pun memekik subhanallah. Okey, subhanallah ni bukan memuji dia. Okey, bukan kerana kagum dengan dia, tetapi subhanallah, dia membawa dirinya ke arah kebinasaan. Terkejut mereka dengan perkataan subhanallah. Okey. Subhanallah yang diucapkan adalah untuk menunjukkan rasa terkejut. Okey. Lalu sahabat-sahabat ni bila dia tengok lelaki ni dah pergi ke bahagian tengah tentera, lalu mereka pun jerit subhanallah. Okey, terkejut. Orang ni dia sedang membawa diri dia ke arah kebinasaan. Okey, kenapa tak pergi? Kita bilangan bukannya bilangan sikit daripada tentera Rom, kita bilangan yang sama ataupun banyak. Kata Aslam ni, dia kata bilangan tentera Islam pada waktu tu mungkin sama banyak ataupun lebih banyak daripada tentera Rom. Okey. Lalu lelaki ni sahabat-sahabat dia semua kata, dia ni pergi bunuh diri ni. Ini pergi membunuh diri. Lalu mereka petik ayat Al-Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Okey, jangan kamu tulqu biaidikum, kamu bawa dengan diri kamu biaidikum ila tahlukah, ke arah dengan tangan kamu bawa diri kamu dengan tangan kamu ke arah kebinasaan. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan, dan mereka petik ayat tu pada waktu tu. Okey. Lalu pada waktu yang sama dalam tentera Islam ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Okey, Abu Ayyub. So Abu Ayyub ni bila dia dengar orang ni kata orang tu sedang pergi bawa diri dia ke arah tahlukah. Allah Taala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Lalu Abu Ayyub kata, dia bangun, dia pun kata, wahai manusia, kalian bercerita tentang ayat ni. Okey, tapi kalian bagi tafsiran sendiri. Bagi tafsiran sendiri. Okey, dan mungkin tafsiran tu kena, mungkin tak kena. Tapi Abu Ayyub dia nak cerita tentang apa peristiwa yang menyebabkan ayat ni datang. Okay. Maka kata Abu Ayyub, ayat ini asalnya turun kepada kami orang-orang Ansar. Okay, Abu Ayyub adalah orang Ansar. Lalu Abu Ayyub kata ayat ni asalnya turun kepada kami orang-orang Ansar. Okey. Lalu apabila Allah Taala memuliakan Islam, bila Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat orang Islam, lalu ramai orang masuk ke dalam Islam. Okay, dan ramai pengikutnya. Orang Ansar ni dia apabila Allah Taala dah muliakan Islam, orang dah banyak masuk pada Islam, orang Islam ni dah terkenal, maka orang Ansar ni dia berkumpul sesama mereka. Lalu berkumpul mereka buat apa? Kami berbicara sesama kami dalam kerahsiaan tanpa Nabi SAW mengetahuinya. Okey. Dia orang bincang duduk sesama mereka, lalu mereka berbincang tentang satu isu dan mereka pastikan bahawa sirra mereka buat ni secara senyap, secara rahsia yang Nabi SAW tak tahu. Okey. Lalu apa yang mereka bincang sesama mereka? Kata mereka, harta-harta kita dah banyak hilang. Orang Ansar disebut tentang harta-harta kita dah ba'at. Okey. Okey, harta kita dah tak ada. Okey, Islam pula dah berkembang, dah jadi hebat. Pengikut dia pun dah ramai. Lalu orang Ansar ni adalah orang yang bila orang Muhajirin datang ke bumi Madinah Al-Munawwarah, maka orang Ansar korbankan segala-galanya sampai Allah Taala puji, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka perlu pada benda tu, tapi mereka tetap mengutamakan sahabat mereka daripada Muhajirin. Okey. Lalu sampai satu masa bila tengok Islam dah hebat, bila tengok pengikutnya dah ramai, lalu orang-orang Ansar ni pun berkata sesama mereka, tengok Islam dah okey, pengikut dia pun kalau nak pergi berperang ke nak apa ke semua dah ada. Okey, cuma kita ni dulu kita korbankan banyak untuk golongan Muhajirin. So apa kata sekarang kita cover balik. Tengok saya pun tulis cover balik bahasa Melayu apa. Okey, untuk tutup balik lubang, bukan untuk kumpul harta untuk cover yang benda dah hilang, cover balik benda yang dah hilang. Tapi tak elok pula campur cover Dapatkan semula. dapatkan semula ataupun
ialah untuk dapatkan balik. Kalau simpanan kan, macam contoh simpanan KWSP ada ni tu kena dapat bawa keluar air citra dengan air apa tu lagi, air kasih, air citra apa. Okey, so air sinar. Air sinar dengan air citra. So bila dah bawa keluar tu, bila ekonomi dah pulih, naklah kita top up balik kan, nak cover balik benda yang kita dah gunakan. Okey, lalu orang Ansar pun sama macam tu. Dulu dikorbankan duit simpanan dia untuk orang Muhajirin, dia bagi tanah dia untuk orang Muhajirin. Lalu sampai satu masa dia kata, okey, kita nak kena cover balik ni. Okey, so kita serahkan urusan bersama dengan Nabi SAW, nak pergi perang, nak bagi apa, tak apa, kita bagi pada orang-orang yang baru masuk Islam ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Okey, apa maksud ayat ni? Kebinasaan yang dimaksudkan adalah dengan mengumpul harta dan meninggalkan perang. Okey, fakanatit tahlukatu, ni kat sini. Fakanatit tahlukatu al-iqamata 'alal amwali wa islahiha wa taraknal ghazwa. Tahlukah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan ialah kita berpindah daripada dunia dan akhirat, lalu kita pergi pada dunia sahaja. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita nak cari dunia. Allah Ta'ala benarkan kita cari dunia. Allah Ta'ala kata apa? وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kamu cari apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sediakan bagi kamu dekat akhirat. Tetapi jangan lupa tentang diri kamu dekat dunia. Okay, maka dekat dunia ni pun kita kena berusaha untuk dapatkan kelebihan dan kebaikan yang ada dekat dunia. Tetapi jangan Allah Ta'ala tetap mulakan dulu dengan akhirat. Maksudnya kita kena fokus dan teruskan usaha-usaha akhirat. Okay, dan pada masa yang sama dapatkan benda-benda dunia. Jangan hanya kumpul benda-benda dunia lalu lupakan akhirat. Okay, ni banyak berlaku ni. Okay, dulunya banyak datang kelas mengaji, pergi belajar Al-Quran, pergi belajar apa. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala dia jadi orang kanan dalam MLM. Perniagaan dia berjaya. So ada produk dia yang terkenal. Lalu menyebabkan dia, ni banyak berlaku kan, banyak berlaku apabila tengok model-model yang ada semua. Masa dia tengah contoh muka banyak jerawat ke, badan tengah besar ke, elok tutup aurat. Cantik tutup aurat. Tapi bila dah ramping, bila dah hilang jerawat, tengok apa jadi pada aurat dia. Makin lama makin terdedah. Lalu bukan tak boleh. Boleh, jadilah juallah produk ke, jadilah model ke, apa ke. Tetapi pada masa yang sama, jangan tinggalkan akhirat. Jangan korbankan akhirat. Kerana teguran ini telah diberi kepada sahabat-sahabat Nabi yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan bila mana kamu dah sedia buat urusan dunia dan akhirat, tiba-tiba kamu nak pergi cari tiba-tiba kamu nak pergi cari dunia sahaja, tinggalkan akhirat. Okey, lalu benda ni meninggalkan kesan yang amat mendalam. Terutama pada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari duduk dekat Madinah Al-Munawwarah dan dia boleh je nak duduk kat Madinah Al-Munawwarah. Tapi kemungkinan kerana dia menyedari kesilapan dia pada waktu tu, Abu Ayyub turut sama dalam kempen ni. Cerita ni Abu Ayyub Al-Ansari. Dan peristiwa ni berlaku dekat mana ni? Dekat tanah Rom. Dan tanah Rom yang dimaksudkan dekat sini adalah Konstantin. Okey, ataupun Konstantinopel. Okey, Konstantinopel yang dibina oleh raja yang bernama Konstantin. Okay, lalu orang Islam nak buka tanah Konstantinopel, nak buka Istanbul pada hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari ada sekali kat situ. So, Abu Ayyub yang antara orang yang kata jomlah kita kumpul harta, cover balik apa yang telah hilang. Tapi dia sendiri yang pergi berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dekat Konstantinopel. Dan Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia, kuburnya berada dekat depan benteng kubu Konstantinopel. Meninggal dunia dekat Istanbul. Punya jauh daripada Madinah Al-Munawwarah. Kerana wataraknal ghazu. Kerana dia rasa bersalah dan dia rasa bertanggungjawab untuk terus melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala
iaitu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So lalu daripada perbuatan mereka yang nak meninggalkan akhirat kerana nak cari dunia, maka Allah Ta'ala kata perbuatan tersebut adalah bagaikan mencampak diri kamu ke lembah kebinasaan. Okay. Boleh nampak? Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah ta'ala pada 2972. Okay. Abi Imran At-Tujibi, nama dia Aslam bin Yazid. Abi Imran At-Tujibi. Okay. So, okay, ini ayat yang tadi ayat ke 195. Baik, ayat yang seterusnya kita tengok jam berapa. Oi, 4.36 dah. Okay. So, kalau masuk ni panjang cerita ni. Ni cerita tentang haji dan umrah. Faham lah. Haji dan umrah kalau solat paling lama pun kita solat 10 minit, 15 minit. Haji dan umrah tak ada 15 minit, 10 minit. Haji dan umrah paling-paling kena duduk seminggu. So nak cerita tentang haji dan umrah ni panjang. So kita akan tangguhkan ke sesi yang akan datang insya-Allah. Lalu sebelum kita tangguhkan, sebelum kita tutup perkongsian kita pada hari ini, nak buka untuk soalan. Ada soalan? Tak ada macam biasa. Alhamdulillah. Okey, tak ada soalan. Chat pun tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayat Quran ada 6,236 ya. Ayat Quran saya pun tak ingat berapa banyak aja, tapi dia ada tulis dekat belakang mushaf. Ya, 6,000 lebih, betul. Tapi tak semua ada asbabul nuzul ya Ustaz. Okey, macam yang kita cerita hari tu, okey, ada ayat yang asalnya semua ayat Al-Quran ni diturunkan secara ibtidaan. Ibtidaan maksudnya Allah Ta'ala memang sengaja turunkan untuk perkenalkan diri dia. Okay, Allah Ta'ala nak semua manusia, sebab manusia ni hati dia, kejap, tengah azan sekejap, kita bagi azan sekejap. Allah. La haula wala quwwata illa billah.
Okey. Baik. Balik kepada soalan daripada apa yang bertanya tentang bukan semua ayat Quran ada penurunan. Okey, baik. Tadi kita pernah melalui satu sesi hari itu di mana kita bercerita bahawa ayat Al-Quran asalnya diturunkan adalah secara ibtidaan. Al-Quran itu sendiri. Kenapa Allah Ta'ala bawa datang Al-Quran? Okay. Kerana bukankah manusia ni dia dah ada akal dia untuk berfikir. Dia ada anggota badan dia, maksudnya dia boleh urus tadbir diri dia sendiri. Okay. Dia tahu benda ni boleh makan, benda ni sakit tak boleh makan, ada benda elok, ada benda tak elok, bila dia panas, pandai dia mencari, nak tutup aurat, dia boleh berfikir sendiri. Tapi apa keperluan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran? Kerana kalau kita tengok, katalah kita cari tempat-tempat orang yang tak ada agama lagi. Kita pergi dekat pedalaman, Sabah, Sarawak ke Pahang tu. Lalu kita tanya orang tu, okey, siapa cipta kamu? Okay, macam mana kamu dapat makan? Macam mana dia akan bercerita tentang kuasa yang memberi dia kelebihan tersebut. Okey, bagi orang-orang yang dia tak kenal Tuhan tu apa, tapi dia nampak benda paling hebat depan dia adalah Gunung Kinabalu. Benda paling hebat depan dia adalah harimau. Benda paling hebat pada depan dia adalah air, sungai, air laut sebab orang perlukan kepada air. Dia nampak benda depan dia paling hebat adalah api sebab orang perlukan api. Lalu dia akan mempercayai bahawa api ini adalah kuasa yang memberi rezeki pada dia, yang menciptakan dia. Sebab tu dia ada buat ritual untuk api, untuk air, untuk kepercayaan yang kita panggil sebagai animisma. Okey. Lalu itu asal kepada manusia. Dengan akal dia boleh berfikir. Okey, cuma dia tak sampai kepada tahap untuk tahu siapa dia Tuhan. Okey, lalu datang Al-Quran untuk bagi tahu bahawa inilah Allah. Okey, Tuhan kamu nama dia Allah. Dan Allah Ta'ala buat sekian. Ada malaikat, ada Nabi dan Rasul, ada kitab yang Allah Ta'ala berikan, ada hari kiamat yang berlaku setelah kematian kamu, ada qada dan qadar. Itu asal tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. So penurunan Al-Quran ini kita panggil sebagai ibtidaan. Okay. Walau bagaimanapun di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Okey, ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu. Okey, lalu bila kita baca pada peristiwa-peristiwa ni, pertanyaan-pertanyaan ni, kita akan tertanya-tanya, apa yang menyebabkan benda ni turun? Okay, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. So kita tahu, okey, Allah Ta'ala nak perkenalkan diri dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala nak perkenalkan diri dia. Tetapi cerita tentang contoh Ashabul Kahfi. Kenapa datang Ashabul Kahfi? Apa faedah yang ada di sebalik Ashabul Kahfi? Cerita tentang Zulkarnain. Apa faedah di sebalik Zulkarnain? Cerita tentang Asyah, isteri Firaun. Cerita tentang siapa lagi? Banyak kisah yang ada dalam Al-Quran. Lalu kita tertanya-tanya, apa benda? Kenapa bawa datang cerita ni? Okay, sedangkan cerita ni dia tak dibincangkan kat sini, tapi dibincangkan dalam fiqh, dalam penceritaan. Cerita tentang contoh haji, kita pernah sentuh tentang sa'i, Safa dan Marwah. Lalu kenapa perlu bincang dalam Al-Quran pula nak cerita Safa dan Marwah? Bukankah tempat perbincangannya dalam fiqh? Sebab bila kita baca fiqh, tak ada orang kata boleh haji dengan umrah tanpa sa'i. Tapi bila kita baca dalam Al-Quran pula, tiba-tiba kata tidak ada masalah untuk kamu buat sa'i ketika haji dan umrah. Okay, maksudnya bila tak ada masalah tu, maksudnya kalau tak buat pun tak ada masalah lah. Macam tu lah lebih kurang. So ada ayat-ayat yang kita tak faham bila kita tengok. Hatta kalau kita tafsirkan dia pun kita tak nampak lagi. Okay, maka dekat sinilah perlunya untuk kita tahu konteks penceritaan ayat tu diturunkan. Okay, maka sebab tu daripada ayat yang banyak ibtidaan, setiap ayat Al-Quran tu memang turun ibtidaan. Tetapi kita keluarkan sikit, kita kata
di sini ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun. Okey. Setiap ayat Al-Quran ada sebab turun dia. Mesti ada sebab turun dia. Okey. Walau bagaimanapun, macam kita cerita yang saya sebut baru ni, bahawa fokus saya adalah pada ayat-ayat Al-Quran yang turun berdasarkan peristiwa ataupun yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Sebab kalau kita nak cover ayat Al-Quran daripada mula sampai habis sebab penurunan dia, maka kita akan dapat penurunan yang berulang. Ayat ni turun kerana Allah Ta'ala nak cerita tentang diri dia. Ayat ni turun kerana Allah Ta'ala nak cerita tentang diri dia. Ayat ni turun kerana nak pujuk Nabi SAW. Ayat ni turun kerana nak pujuk Nabi SAW. So, kita akan dapat benda yang berulang. Okay? Sebab ayat yang turun ibtidaan adalah dengan sebab dan tujuan yang sama. Sebab tu fokus kita adalah pada ayat-ayat yang ada peristiwa-peristiwa. Okey, wa illa kalau tak semua ayat Al-Quran mesti ada sebab kenapa ia diturunkan. Hatta ayat yang pertama pun ada sebab dia. Apa sebab turun ayat pertama? Surah Iqra. Okey. Sebab dia adalah untuk Nabi SAW diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. So mesti ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran. Okay, walau bagaimanapun, macam kita cerita, fokus kita adalah pada yang ada peristiwa. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam. Ya, Yang saya. ayat 187 tadi, dia macam buat peraturan baru lah kan puasa. Ya. Ya. Lepas tu peraturan lama tu, adakah peraturan lama tu dia turun, dia dilakukan semasa turun ayat 183 ataupun amalan terdahulu lagi? Okey, yang tu wallahu ta'ala alam, sebab saya tak pernah kaji orang dulu punya puasa macam mana. Cuma ayat 183 tu menceritakan tentang ibadah puasa tu sendiri. Okey, sebab asal kepada manusia ni dia adalah makan dan minum. Itu keperluan harian dia. Okey, keperluan bagi dia. Okey, lalu apabila ada arahan suruh tahan, okey, jangan makan, jangan minum. So orang akan terkejut, kenapa tak boleh makan, tak boleh minum? Ini adalah melanggar kebebasan. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Okay, lalu Allah Ta'ala bagi tahu, wahai orang beriman, yang ni bukannya pada kamu je. Sebelum daripada kamu pun dah ada benda yang dinamakan puasa ni. Okay, lalu bentuk puasa macam mana orang zaman dulu dengan zaman sekarang, wallahu a'lam. Mungkin saya boleh carikan dan saya kongsikan pada pada sesi yang akan datang. Cuma yang kita tahu adalah pada awal penurunan ayat puasa, perintah berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka waktu untuk orang berpuasa pada waktu itu hanyalah untuk orang berbuka puasa hanyalah daripada azan maghrib sehingga dia tidur. Okay, apabila dia tidur, maka terus bermulalah puasa dia. Okay, itu dia kita boleh cerita. Adapun nanti saya akan cuba rujuk nak tahu tentang bagaimana puasa orang-orang terdahulu. Zaman Nabi Musa macam mana, zaman Nabi Isa macam mana. Wallah. Okay, terima kasih Doktor. Okey, baik. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Baik. Okey. Kalau ada. Ustaz, sorry. Ya. Ini ayat yang nombor berapa tadi? Yang lepas tu dia bagi tahu waktu fajar tu. Ya. Ayat nombor berapa? Maksudnya ayat tu memang dia turun separuh-separuh kan? Memang ada ayat yang memang sebab kita macam sebelum ni saya tahu sebelum ni saya tahu yang tak semestinya ayat turun ni dia bukannya turun satu surah, dan saya ingatkan satu ayat, maksudnya setengah ayat pun ada jugalah. Ya, okey, maksudnya ayat dia ayat dia dah turun lengkap. Okey, ayat dia dah turun cantik dah. Maksudnya boleh difahami hukumnya. Okey, tetapi tiba-tiba ada persoalan datang. Okey, macam contoh kita akan lalu nanti dekat surah An-Nisa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dia, darjat dia lagi tinggi daripada orang yang tak berjihad, yang qaidin, yang duduk kat rumah tak berjihad di jalan Allah Taala. Okay, lalu ayat tu kita faham. Okay, walau bagaimanapun tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi yang buta mata dia. Okay, dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni macam mana? So dia jadi satu persoalan. Okey, orang-orang yang fizikal dia tak mampu macam mana?
tak dapatlah pahala dan ganjaran yang berganda-ganda lagi banyak ni. Lalu dalam ayat yang sama Allah Taala tambah exception ghairu ulil darar. Jadi kita akan tengok kat situ. Sama macam dekat minal fajr. Okay, ayat dia dah cantik. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Okay, makan dan minumlah kamu sampai kamu nampak benang putih dan benang hitam. Okay, dan yatabayyan maksudnya kita boleh membezakan benang putih dengan benang hitam. Okay. Lalu pada asal ayat tu ada orang yang faham. Okay, bila orang baca ayat tu dia boleh faham, takkanlah benang dekat kaki kot. Okay. Tapi dia jadi masalah bila ada orang faham benda tu benang kat kaki. Okay, lalu untuk elakkan kekeliruan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambah dekat ayat tu minal fajr. Macam itulah. Okay, ayat dia dah ada. Okay, dia punya foundation dia dah ada. Cuma ada tambahan-tambahan tertentu. Okay, dan kalau kita tengok tambahan-tambahan ni, ada tambahan-tambahan yang diiktiraf sebagai ayat Al-Quran dan ada tambahan-tambahan yang ditambah dalam mushaf-mushaf tapi tak dikira sebagai ayat Al-Quran. So ni ada perbincangan lain pula dalam cerita tentang masahif, tentang mushaf-mushaf. Ya, tapi secara umumnya macam itulah. Maksudnya foundation dia ada, cuma Allah Ta'ala tambah untuk menghilangkan kekeliruan ataupun menjawab persoalan. Baik. Boleh ke? Boleh, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Baik, insya-Allah. Ada soalan lagi? Kita boleh simpan kot untuk sesi akan datang, insya-Allah. Kalau semua jawab sekarang sesi datang tak ada soalan pula. Okey. Baik, insya-Allah. So, sebelum kita berpisah, maka saya ingin kita sama-sama berusaha untuk sampaikan ilmu ni pada masyarakat di sekeliling kita. Sama ada kita pergi keluar mengajar, masuk dalam ni kita dah belajar, kita dah faham, kita dah tahu, dapat maklumat baru, maka pergi keluar kita mengajar pula, sebarkan ilmu ni, ataupun paling-paling sharekan tentang kelas yang dibuat oleh Akademi Tadabbur. Sharekan seberapa banyak yang mampu pada ahli keluarga kita, pada sahabat-sahabat kita, pada orang di sekeliling kita, maka kita sharekan. Rakan sekerja kita, sepejabat kita, maka sharekan. Mereka masuk tak masuk itu cerita nombor 2. Tapi kita sharekan dulu untuk peluang agar ilmu ni bertambah. Dan yang keduanya, saya difahamkan akademi ini dia tengah berusaha untuk menjadi satu akademi. Satu akademi yang benar-benar akademi. Ya, lalu nak jadi satu akademi, maka dia memerlukan dana ataupun sumber kewangan yang kukuh. Dan antara benda yang kita boleh jadikan sebagai jariah kita semasa setelah ketiadaan kita, selain daripada kita bina masjid, selain daripada kita tinggalkan penulisan-penulisan, saya pernah sebut, benda yang kita belajar tulis nota. Okay, dan bila kita tulis tu, tinggalkan nota tu supaya boleh dimanfaatkan oleh orang selepas kita. Okay, maka antara cara dia adalah dengan bina masjid, buat perigi untuk orang ambil air. Selagi mana orang ambil air, selagi itu kita dapat pahala, tinggalkan penulisan kita, dan kita menyumbang untuk pembinaan sekolah-sekolah. So ini sebab sekolah, selagi mana dia beroperasi, dia berjalan, selagi itu pahala kita. Selagi mana ada anak murid yang keluar dan sebarkan ilmu, selagi itu pahala kita berjalan. So kita kan senang kalau kita invest sekarang dalam kubur kita rehat, kita relax. Sebab apa? Sebab ada pahala yang bergerak. Dosa dah tak ada dah. Melainkan kalau kita tinggalkan dosa. So kita tak nak tinggalkan dosa. Kita nak tinggalkan benda-benda yang boleh menggandakan pahala kita walaupun kita dah tidak melakukan amalan ibadah dalam kubur kita. So wallahu taala alam. Kita tangguh takat ni dulu insya-Allah sampai kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang pada waktu yang sama, hari Jumaat jam 3 petang. Sebar-sebarkan ilmu ni kepada masyarakat di sekeliling kita. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih. Terima.
Terima kasih. Sama-sama.